buat. Macam-macam lah, you name it. Lingzi lah, yen lah, tongkat lah, apalah, way lah, segala way. Semua kita buat, we did. Sampai almost at one time, saya almost menjadi stokis salah satu daripada MLM. You jangan sangka sebagai seorang pengurus, sebagai seorang manager, GM ke tak GM ke, sebenarnya they need something. Diorang memerlukan sebenarnya. Nampak aja live comfortable bawa kereta, ada company car, ada apa. Tapi sebenarnya kita ada entah berapa banyak, entah 5 credit card. Comfortable memang comfortable. Tapi we were looking macam tu. So kita buat macam-macam. Tak menjadi. Ada 6 bulan, ada setahun, ada 3 bulan. Semua tak jadi. So dalam pada saya mencari-cari tu, bos saya panggil saya dalam bilik dia. Saya punya senior bos. Tanya, Shima, ada satu opportunity. Apa opportunity? Peluang apa? Dia tunjuk circle. Tunjuk marketing plan. Circle. Tahu benda lagi circle kan? Dia kata, Shima, you nak rumah tak? You nak your own house, your dream house. Apa ni? Ada rumah dah. Ada kereta dah. Apa lagi? I don't need benda tu. Tapi dia tak touch apa yang I nak. Sebenarnya, I want to stay home. I nak duduk rumah. I nak have a good income. Tu je. Tapi kita tak nak yang material. Tak nak yang rumah. Tak nak yang kereta. Tak nak apa benda tu. So, tapi nak centik pendekkan cerita, dia jumpa Syed pula. This is also important. Kalau kita dapat jumpa kawan kita, prospek kita, dapat jumpa suami dan isteri, couples together. Sebab isteri mungkin buat keputusan lain, tak nak, reject. Bila tak jumpa suami, dah tak dapat peluang. Jadi apa bos saya buat? Dia jumpa Syed sebab dia kenal. Dia ajak Syed datang ke tengok OPP. Bila saya tengok OPP, besok tu saya tanya dia, apa benda you tengok? Malah tak cakap. Sebab MW kan? Tak, I tengok MW. Hah? Tengok MW? Tak payahlah, dah banyak benda. Sebab pada saya MW dah masa tu dah 20 tahun lebih. Jaki, no, MW nak kita punya cara tak nak. Saya reject dah habis-habisan. Tapi tak apa, Shima dia kata ni lain. Ni MW ni lain sikit nampak. Macam bagus, ada team, ada apa semua. Pasal dulu saya pernah masuk MW masa dia bujang. Starter kit warna hitam bag tu. Duduk bawah katil dia setahun, tak ada apa. Tapi masa tu masa dia bujang. Lepas tu bila dah kahwin tu jadi lain kan. So, pendek cerita, kami pergi datang ke seminar macam ni. Besar sikit pada ni lah. Mungkin 2 kali ganda pada ni. Saya duduk di ujung belakang sekali dekat dengan macam langsir-langsir tu. Saya pergi nak tengok seminar. Tengok tepi-tepi langsir tu, saya kata kalau ni tak best, saya keluar ikut langsir tu senyap-senyap, saya menyeluduk keluar. Saya kata apa, kita tengok sampai habis. So kalau siapa duduk tepi langsir tu, Deka jaga jangan bagi keluar. Tunggu sampai habis. Sebab saya duduk sampai habis. Saya duduk sampai habis, saya dengar speaker dia tu, guest speaker dia bukan kata orang tua, tapi senior lah daripada Indonesia. Dia Emerald datang daripada Indonesia sebagai guest speaker. Saya ingat lagi nama dia, Bapak Sutejo dan Ibu Idiki. Sekarang mereka adalah Executive Diamond. So mereka adalah speaker masa tu. Bila saya tengok orang tu, umur dia, Bapak Sutejo tu umur 65 lah di sana, di sini. Orang tua tu ya lagi excited dengan hidup dia, excited dengan life dia, excited dengan dream dia. Kata dia kalau boleh buat, saya boleh buat. Mencabar ego saya. So kami buat. So after the seminar, kami decide, okay lah kita buat lah. Sebab saya kata you nak berhenti kerja, nak ada rumah dengan anak-anak, mungkin ini adalah peluangnya. So kita try. Dan inilah dia macam seminar. Reverse bawah. Reverse. Reverse yang tadi. So kita start buat. Tapi setiap satu keputusan bila kita nak buat tu kan, mesti ada cabaran. Akan ada cabaran. So apa cabaran saya? Cabaran saya anak-anak lah sebenarnya. Ramai tak mak-mak, mothers, ibu-ibu setuju tak dengan saya? Cabarannya anak-anak. Tapi adakah anak-anak tu kita nak jadikan sebagai alasan? Adakah anak-anak itu kita jadikan sebab kita nak buat bisnes yang begini? So saya convertkan daripada reason become excuse.
Excuse become reason. Saya tak jadikan dia sebagai alasan. Anak-anak menjadi sebab saya untuk nak bekerja keras dalam bisnes Amway ni. Okay? So, dan lepas seminar ni kami baca buku ni. Of course buku ni mungkin ada yang tahu, Copycat Marketing 101 sangat membuka minda kita. Author dia bukannya buat orang Amway, author dia buat buku ni untuk orang Amway. Itu yang best, baca buku ni. Sebab kalau mungkin ada yang kenal Founders Amway, Datuk Zul pun cakap pasal buku ni. So baca buku Copycat Marketing ni. So, lepas tu kami mulalah jadi 100% pengguna. Mungkin ada kawan-kawan kita yang agak-agak lama tahu produk-produk ni yang botol-botol tutup hijau tu tak ada dah. Dulu ada Zoom tak ada dah. Zoom sekarang jadi pesu. Dulu ada blister ubat gigi tu kotak warna hijau. Tak ada dah sekarang, dah berganti. Tapi produk-produk Amway yang kekal, ada yang masih yang lama dulu LOC sampai sekarang ada, SA8 mungkin kotak tukar apa semua. Tapi kami menjadi 100% pengguna terus. Sebab we believe kalau kita nak buat bisnes ni, kita kena guna barang tu sendiri, kita kena yakin dan percaya barang Amway ni adalah untuk kita. Setiap kali gosok gigi, saya akan berhenti kerja besok, I will retire. Saya nampak ubat gigi tu adalah saya punya dream. Nampak tak? Kalau gosok gigi dengan Miss Colgate tu, adakah dia akan membeli kita punya impian? Tak. Adakah Colgate tu boleh membantu untuk kita berhenti kerja dan dapat income? Tak. So kita tukar blister. Gosok gigi blister tu macam happy je gosok gigi. Okay? Basuh pinggan, happy je basuh pinggan. Jadi kita buat bisnes tak stres. Okay? So bila ini lahir anak yang nombor 6, si Keting. Macam Dewi juga dia nombor Keting. Ni, ada sini. Ni nombor 5 lahir. Tapi antara proses dalam saya nak membangunkan bisnes Amway, anak saya masa 3 orang masa tu, jadi 4, jadi 5. Kenapa jadi 4, jadi 5? Sebab the power of Nutrilite. Careful dengan gut reset. Nanti tiba-tiba mengandung. So, dapat lagi anak nombor 4, nombor 5. Tapi kami tidak menjadikan itu sebagai alasan. Okay? Jadi sebab ada satu ketika saya mengandung anak saya nombor 4, Aisyah. Saya kena masih bekerja. Saya kerja pagi pukul 8, malam kadang pukul 8. Weekend pun kadang saya kena kerja sebagai seorang IT, in the IT industry. Kadang-kadang ada masa saya tak ada maid, tak ada pembantu rumah, tak ada siapa nak jaga anak-anak saya. Mak saya dah meninggal lama sebelum tu. So, bersyukur siapa-siapa yang ada mak atau mak mentua tolong dapat jagakan anak. Okay? Saya tak ada mak mentua, saya tak ada mak yang tolong menjaga anak saya. Tak ada pembantu rumah. Saya terpaksa mencari nursery. Saya datang ke event macam ni kadang-kadang malam, anak-anak saya semua saya hantar nursery, bayar nursery. Malam pukul 12 malam habis seminar, saya akan pergi ambil anak saya dekat nursery. Semua dah tunggu dekat gate, tunggu tak balik-balik lagi ni. Balik rumah, rutin saya macam tu. Pagi-pagi siap-siap anak-anak, hantar ke nursery tadika, balik kerja, ambil diorang, kadang hantar balik sebab nak pergi meeting, masuk baju dalam mesin ke apa ke. Itulah rutin saya. Nak kata susah, payah. Tapi saya punya dream tu sangat kuat, saya punya burning desire tu sangat kuat. Saya tak peduli anak saya tinggalkan dekat nursery, saya tak peduli anak saya tinggal mana-mana. Tapi janji saya boleh keluar jumpa orang, buat meeting, buat house meeting, jumpa, buat appointment dan sebagainya. Datang seminar, datang meeting. Sebab pada saya tu adalah penting. 3S 1M tu saya tak miss. Okay? So, ada satu ketiga, dah masuk anak yang keempat, Aisyah. Saya juga memang masalah dengan pembantu rumah. Memang kerja ada, kerja tak ada lah, biasa tu kan. Bila tak ada masa tu ketiga, saya memang desperate. Saya nak juga buat bisnes Amway ni. Apa saya buat? Saya hantar 4 orang anak saya ke Melaka. By the way, saya orang Melaka kan. Kampung saya kat Melaka, dekat Limbong kan. Dekat apa tu, Kuih Keria International yang viral tu. Jangan pergi Ada cerita di sebalik tu. So, saya kampung saya Melaka. Kakak saya kat Melaka, saya hantar anak saya 4 orang ni. Masa tu Azimah belum lagi sekolah darjah 1, masih tadika. Hantar dia ke Melaka dengan adik dia 3 orang lagi. Duduk Melaka kat rumah kakak saya sebab dia duduk dengan mak tua dia semua. Ada orang tolong jaga. Saya dan Syed duduk KL.
Hari Jumaat petang, lepas habis kerja, kami akan balik ke Melaka, tengok anak-anak. Sambil tu buat meeting di Melaka, buat house meeting, jumpa appointment, buat apa-apa semua. Hari Isnin pagi-pagi, kami berdua akan bertolak ke Melaka, balik ke KL, terus pergi kerja. Itu adalah rutin kami setiap hari, setiap minggu sampai lebih kurang 4 ke 5 bulan macam tu. So, susah tak? Susah. Orang kata, tak payahlah buat MBA. Shima, kau gila ke? Kau tinggalkan anak kau buat MBA. Kau dah belajar tinggi-tinggi, dah bagus, dah pergi overseas kerja apa semua. Kau buat MBA sekarang ni. Macam orang gila kan? Nah, at one time bapak saya pun kata, betul Shima, apa yang kau buat ni tak apa. InsyaAllah kita boleh. So, bagi kawan-kawan semua yang ada anak kecil, saya nak pesan, buatlah bisnes masa anak dan masih kecil, masih anak-anak tengah bayi. Sekarang ni kalau saya tanya dia orang, tak ingat pun kena tinggal kat Melaka tu 4 bulan. Tak ingat pun Azimah masuk tadika Cina kat Melaka, kat Bandar Hilir tu. Dia tak ingat-ingat sikit-sikit tapi dia enjoy. Dia tak ingat pun kita keluar-keluar buat marketing plan, buat appointment, tinggal dekat nursery, pegang-pegang kat kita. Tak ingat pun. Tapi tak apa, tinggal anak-anak dulu. Sebab kita buat ke tak buat MBA, anak tetap besar. Okay? So, kami buat. That's what we did. 5 orang ni kecil-kecil, nampak? Kesian tak kalau aku tinggalkan? Kesian. Macam Nira, saya faham anak 6 orang. Kesian. Saya keluar buat appointment, yang kecil tu masa tu nol. Oh, dia tu rebel sikit, macam bongsu kan? Dia, kalau saya keluar buat appointment meeting apa kan, dia dengan kakak-kakak dia kat rumah. Tak, maksud tak ada pembantu. Dia duduk 5 orang kat rumah. Dia ambil vas, kristal vas saya dia nak baling, nak pecahkan. Kakak kata, no, janganlah, no. Kakak nangis, abang nangis, yang si adik nak buat hal. Saya tinggalkan. Saya dengan saya dalam kereta. Nangis. Tapi ada tak saya balik? Tak ada. Saya pergi, saya dalam kereta, saya dengar CD, saya dengar audio, saya dengar CD nak kuatkan saya punya mindset. Sebab nak sampai kat rumah prospek, nak sampai ke rumah downline, kita kena lakon lah. Hati kena cekal. Kalau you have a strong dream, kalau you punya impian kuat, kena macam tu. Kalau you boleh, tak apalah, tak capai pun, okey, tak apalah, macam ni okey je, ada tak apa. So, bergantung pada apa you nak, apa dream you nak. I'm looking at this young people, muda-muda ni semua. Kalau ada anak kecil, you belum ada anak, belum kahwin, lagilah kena buat. Because you tak tahu apa you boleh prepare untuk mak ayah pula. Okay? So, memang itu dah rutin kami. Memang pergi kerja, balik kerja malam, weekend kena tinggal, buat benda-benda semua, tinggal. Tapi Alhamdulillah, pelajaran mereka, Azimah dapat straight A's. Tak ada tuition masa tu. Primary school, tak pernah hantar tuition. Anak saya Salim tu memang teruk matematik dia. Saya dujal dia matematik. Saya ajar. Lepas tu masa dah jam 6 dia dapat UPSR, dia dapat A, dia dapat matematik. Saya tak kisah. Lain-lain dapat B. A dia dapat matematik. Saya nangis. Oh, dapat A matematik. Jangan sangka saya sebagai seorang pengurus, seorang manager, apa benda ke, tak semestinya Tapi anak-anak saya Alhamdulillah semua okey. Masuk universiti. Okey. Azimah masuk buat degree chemistry di Universiti Sarawak. Coach Amira buat degree in sports science di UiTM. Yang nombor 3 Salim buat degree in IT. Aisyah buat degree in nutrition. Bila dah bawah-bawah sikit kita ada incline yang kepada wellness lah kan. Jadi mak punya dream nak jadi seorang nutritionist. Alhamdulillah jadi nutritionist. Dan anak yang keempat ambil business music. Dan sekarang Alhamdulillah semua dah bekerja. Tapi dulu kena tinggal, kalau orang nak report kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat ke apa ni, mungkin saya kena saman beberapa kali kot tinggal anak kat rumah, terjerit terlolong kat rumah. Jiran-jiran, ada satu jiran datang sekali. Jiran depan rumah saya Cina tu datang rumah. Apa hal ni? Kata tak ada apa. Ingatkan macam budak kena rotan, kenapa kan? So itulah dia. Itulah dia 25 tahun yang lepas. Okay?
Tapi okey, ni saya punya kena cepatkan cerita. Ni kami punya downline executive diamond. Di mana, macam mana kami dapat downline executive diamond ni? Di house meeting. So penting buat house meeting. House meeting lah akan melahirkan diamond. Okey? Sebab house meeting ni, saya buat house meeting 3 kedalaman. House meeting tu bukan house meeting dia, house meeting kawan dia. Dia datang rumah nak lepak. Dia tak dijemput pun, dia tidak dalam list sesiapa pun. Dia datang rumah nak lepak, nak relax-relax dengan suami dia. Saya dengan Syed datang bawa whiteboard, tunjuk marketing plan. Syed punya marketing plan tak ada siapa faham pun. Dia nak jadi doktor, tulisan macam tu kan, tapi tak jadi. Tu tulisan dia tulis leka bulat-bulat tak benda tak. Tapi dia excited. Tunjuk marketing plan, dia excited. Excited pasal nak berhentikan saya kerja. Okay, so excited. So this Fatiah dan suaminya Alham Zul nampak bisnes masa tu. Dia seorang interior designer. Husband dia Zul adalah seorang CEO of a public listed company. Zul kerja dia as a CEO, main golf 24 jam kerja. Dia tak ada time untuk family, tak ada benda. So dia nampak peluang Amway sebab dia kata dia boleh buy back dia punya freedom, boleh dapat time. Tu je dia buat nampak bisnes. Dia tak perlu duit. Dia ada driver, ada company car, ada kereta 2-3 biji, ada rumah dekat kondo dekat Kenny Hills. Life is memang comfortable untuk dia orang. Tapi dia nak buat Amway sebab dia nak masa. Tu je. So dia buat. So because dia nampak kami buat dekat house meeting, mereka duplicate dan mereka buat house meeting. So kami suggest kat dia, buat house meeting Fatiah dengan Zul. So buat house meeting. First house meeting dia datang 20 orang. Minggu depan tu dia buat lagi house meeting, datang 20 orang lagi. Masa ni berulang fizikal. Kemudian minggu ketiga, dia kata kau nak buat ni, boleh buat ni. Minggu ketiga dia buat lagi house meeting, datang lagi 20 orang. Kemudian lepas tu, 2 bulan lepas tu kita ada seminar besar macam ni. Dia bawa 40 orang dengan 9 kaki. Saya punya point ni, it's not about kehebatan apa-apa, tapi it's about something yang basic yang kita boleh buat, yang kita boleh duplicate. House meeting, bawa orang, bawa ke event, bawa ke seminar macam ni. Minggu depan mungkin ada antara kita yang akan datang ke MUS. Bawa ramai-ramai orang ke MUS. Event macam tu lah. Fatiah dan Zul bawa 40 orang. 2 bulan lepas tu mereka jadi silver producer. 13 bulan lepas tu mereka jadi emerald. 2 tahun setengah lepas tu mereka jadi diamond. Dan 5 tahun lepas tu mereka jadi executive diamond. Dan bisnes mereka sudah pergi ke Vietnam, India, South Africa, Singapore. Kami tak buat apa special. Kami buat apa? House meeting. Ajak orang datang seminar, ajak orang datang event. Itu sahaja yang kami buat. Benda yang sama. Semua orang ajak. Dr. Intan, Dr. Daniel, Dekka, Jeff, semua Diamond, Jit, Ayu, Tini, semua ajar kita untuk pergi bawa orang datang ke event. Itu je. So bawa orang datang event. Okay? Bawa orang datang ke seminar. Bila dekat seminar, tak payah kita nak cakap banyak, duduk tengok dengar. Macamlah contoh orang pergi tengok bola kat stadium kan? Sama tak tengok bola dekat mamak dengan tengok bola kat stadium? Lain. Sama tak dengan orang pergi umrah, pergi haji, balik cerita gitu bestnya ni, seronoknya dapat duduk dekat apa ni Masjid Nabawi. Cerita. Tak sama dengan kita sendiri hadirkan diri kat sana. Sama juga dalam seminar. Tak sama. Kalau kita dengar cerita-cerita, upline cerita, semua orang cerita best. Tapi kita sendiri kena hadir. Bila kita dah hadir, sorry to say lah, nanti hantu Amway tu akan masuk. Hantu Amway tu akan doakan kita, InsyaAllah. Sebab benda ni adalah benda-benda yang baik untuk kita dan untuk anak-anak kita dan untuk family kita. Bukan tak ada apa benda pun. Okay? So, success doesn't just come and find you. You have to go out and get it. Maknanya kita lah kena usaha. Kita lah kena cari. Tak siapa yang akan bantu kita. Okay? Laughter give you reasons to hope. Tears give you reason to fight. Nangis. Sekarang saya kata,
Saya tak ada air mata dah nak nangis. Sebab dah banyak nangis dah dulu. Dah habis dah air mata. Sekarang ni kalau air mata nak keluar cuma masa kita pergi ziarah orang meninggal je. Lain tak ada nangis dah. So saya kadang-kadang saya jumpa ABO saya yang ada anak seorang. Ada anak seorang. Ini cerita pasal anak ni pula kan. Anak seorang, kat rumah ada Astro, kat rumah ada Netflix, kat rumah ada macam-macam benda. Cuma tak ada time. Saya malas jumpa orang macam tu. Sorry to say lah. Ada anak seorang, you kata you tak ada time. Orang ada anak 6, anak 7, anak 8. Boleh ada masa untuk buat MWay. Orang susah yang mana kerja tak tentu masa. Boleh buat MWay. Tapi kadang orang yang macam ni yang tak nak buat MWay, maybe they are not the right person. Mungkin belum tiba masa dia lah. Tak apa. Okay? Tapi kita jangan buat alasan. Jangan cari alasan. Sebab kita kena cari reason. Okay? Ni masa kami Emerald Recognition. Tu kecil lagi Pak. Kecil lagi. Azzi masa tu dia dah 12 tahun. Itulah berdegit lah tu. Yang kecil Nur masa tu dia umur 3 tahun kot. Dia tak ingat pun Umi dia kerja. Dia tak tahu pun. Dia kata ingatkan semua orang punya mak-mak kena buat MWay. Sebab dia tak tengok saya bekerja pagi malam tu. Sebab saya berhenti kerja umur dia 2 tahun. Dia tak ingat pun. Tapi yang dia hentak, dia marah, dia nak baling bas, nak apa semua tu, masa tu lah. Okay. So mereka grow dalam environment MWay. Sebab saya masa tiap kali seminar, tiap kali jumpa kawan-kawan, saya tunjuk cerita-cerita. Ramai rasa leaders-leaders di sini yang memang buat perkara-perkara tu. Sebab kita nak masukkan nilai-nilai values yang positif ni ke dalam minda anak-anak kita. Kat sekolah tak belajar, memang cikgu-cikgu tak ajar. Kat luar banyak benda-benda negatif tak ajar. Tapi kita sebagai parents, kita lah yang masukkan value-value positif ni ke dalam anak-anak kita dengan menggunakan environment MWay ni. Okay? So lepas tu kami mulalah bina bisnes di Vietnam. Sebab masa Vietnam market open sebelum Vietnam kami mula bina bisnes di Singapura. Singapura open market tahun 2002. Sekarang Singapura dah 21 tahun. So Singapura market open 2002. Singapura adalah sama dengan Malaysia ya. Singapura, Malaysia, Brunei sama, satu LOS. Satu line of sponsorship, satu market sama, senang. Tapi sekejap lagi nanti saya tunjuk income daripada MWay Singapura. Kali 3 Singapore dollars bonus kalau $10 sini kali 3 dapat RM30. Ikut macam tu lah. Okay? So kami bina Singapura masa tu, siapa ingat SARS? Macam COVID pergi SARS. Saya pergi ke Singapura, saya start bina bisnes Singapura, naik bas, turun bas, naik nice, naik Singapore Express, naik apa benda Express, naik pergi. Saya seorang-seorang atas bas. Dengan driver, dengan konduktor bas. Orang kata gila Sima pergi buat bisnes Singapura masa tengah SARS. Saya telan Biosi banyak-banyak, saya telan Galik banyak-banyak, saya telan Triple Card banyak-banyak, saya pergi Singapura. Naik kondo, naik apartmen, turun apartmen, bawa whiteboard, tunjuk marketing plan, buat demo, buat house meeting di Singapura. Orang kata gila, tapi saya tahu saya tak gila sebab saya tahu apa yang saya nak. Biar orang kata gila. Okay? Sebab orang-orang yang kata kita gila tu, diorang tak bayar bil api kita. Diorang tak bayar bil air kita. Diorang tak bayar pendidikan anak-anak kita. Anak-anak saya semua masuk universiti 5-5 tak ada hutang PTPTN. Mereka keluar universiti tak perlu bayar hutang. Mereka keluar universiti dapat gaji bulat-bulat gaji mereka. Tapi sekarang mereka bangunkan bisnes MWay sebab saya nakkan RM3,000 passive income dari setiap anak-anak saya. Dengar tu. Sebab mereka tak mampu nak bagi saya RM3,000. MWay boleh bagi RM3,000 kepada saya melalui anak-anak saya. So build the business dengan anak-anak because that's the best. Sebab kita family business. So kami bina business di Vietnam. Sama je Vietnam pun. Susah lah, tak ada masa lah, barang mahal lah, sama je. Reason dia sama, tapi mereka sangat susah, mereka punya dream sangat besar. Saya rasa kalau pergi orang kata Vietnam, masa tu lah orang tak ramai lagi pergi Vietnam. Orang kata negara komunis lah, bahaya Shima. Saya lalu jalan back lane, naik teksi, turun naik bas. Banyak lagi cerita pasal Vietnam. Saya pergi. Tak ada apa-apa jadi bersaya. Tak ada orang baling pisau kat saya, tak ada orang tumbuk saya. Saya balik happy je, boleh shopping lagi. So that is the business kat Vietnam. Tapi tak apa, jangan cerita pasal international. Kita balik ke Malaysia. Okay?
Kami terus lakukan benda yang sama, aktiviti yang sama. Apa yang buat demo, noksap, periuk, buat roti. Demo Nutrilite, buat artistry, buat beauty party. Semua kita buat benda yang sama. Semua orang buat benda yang sama. Tak ada yang different. Okay? Sama, kita buat benda yang sama. Buat meeting, buat aktiviti, buat fit wellness, buat house meeting, buat program-program dengan team. I'm sure RMSC banyak buat program-program dengan team semua masing-masing. Good. Pergi join, pergi gunakan, cari masa, cari peluang untuk join aktiviti-aktiviti program-program yang dibuat. Macam-macam kita buat. Just buat. Teruskan. Non-stop. Teruskan. Kerja-kerja ni mungkin kita rasa macam, alah, aku dulu kat GM kot. Kan? Mana ada buat benda-benda ni? Kan, masuk kereta aircon, masuk office aircon, boleh marah-marah staff, boleh cakap apa-apa kat staff, jumpa bos-bos saja kan. Apa nak buat benda ni? Rasa susah, rasa payah, rasa macam jijik, rasa macam tak best. Tapi buat, sebab impian saya strong. Impian saya nak stay home with a good income. Apa yang saya dapat, alhamdulillah saya dapat masa lepas 4 tahun saya bangunkan bisnes Amway. Okay, so the dream, you punya burning desire has to be very important. Kalau burning desire you important, dream you penting, impian you penting untuk anak-anak, untuk family, lakukan. Sebab tak ada siapa yang akan bantu family kita selain daripada kita. Yes. Buat dengan anak-anak dah besar dah pun. Dulu tinggal ni dia yang paling pas. Sekarang boleh jumpa dia sekejap lagi nak. Sekarang senyum, happy je. Tu saya punya makeup artist. Video tadi dia yang buat. Saya punya media team. Media team. Slide ni anak saya seorang lagi yang buat. So kita ada media team kat rumah. Saya arah-arah ni, Umi nak macam ni, Umi tak nak ni, Umi nak ni, masuk ni, tolak ni. Gitulah. Kau salah lambat sikit, hantar dia kang. So a team that sweats together sticks. Kita bina team sama-sama. Team kami berbagai lapisan, berbagai bangsa, berbagai umur. Yang jerit-jerit tu, tu satu peringkat lah tu, tu yang jerit-jerit tu, kan. Kita shock, kita buat happy, fun, okay. Kita buat sebagai satu team. Kita buat dengan Gen Y ke, tak Gen Y ke, baby boomers ke, Gen X ke, orang korporat ke, suri rumah ke, drop out ke, student ke, semua kita sama-sama support. Kita buat sama-sama. Sebab bisnes Amway ni untuk kawan-kawan kita yang mana kalau baru mungkin di sini, bisnes Amway ni kita tak buat seorang-seorang. Okay? Kita buat, founder buat seorang-seorang. Kan? Buat bisnes lain kat luar semua buat seorang-seorang. Tapi dalam Amway kita buat sama-sama. Support each other. Kita motivate, kita encourage. Kita dapat positif punya aura tu daripada semua orang. Okay? Dan kita bina dan kita buat sebagai satu team. Right? Dan seronok dia lain macam. Seronok dia macam, wah, bestnya. Macam Miss tau, kalau tak pergi meeting. Miss tau, kalau tak pergi seminar. Duduk rumah. Saya dalam tempoh 27, 28 tahun, tak apalah, tak payah kira. Buat Amway, saya boleh kira berapa kali je saya tak pergi seminar. Sekali mungkin saya dalam dalam pantang baru sangat bersalin. Sekali saya kena dekat hospital, saya kena denggi. Sekali saya hospital kena operation. Tu je. Kalau masa lain hujan, ribut, petir, kilat, demam, pening kepala, sakit pinggang, apa, pergi ke seminar. Sebab kemungkinan ramai akan tanya. Dia cuba nak kira-kira kan. 28 tahun kot, duk emerald lagi. Kan? Tapi tak apa. Pada saya bukan berlumba dengan orang lain. Kita kena ingat kita berlumba dengan diri sendiri kita sahaja. Jangan compare kita dengan orang lain. Jangan banding-bandingkan suami kita dengan suami orang. Jangan banding-bandingkan isteri kita dengan isteri orang lain. Kita ada kita punya own pace. Satu hari you akan capai. Janji you jangan give up. Jangan give up. Because when you give up, you are a loser. You nak jadi loser di depan mata anak-anak? Atau you want to be a winner in front of your anak-anak? Orang akan kata, itulah dia buat Amway. Nampak apa jadi? You nak tunggu orang kutuk, you nak tunggu orang kata you. No. Revenge is the best dream. Okay? So, keep going.
Keep going no matter what. COVID tak COVID, SARS, demam, batuk, influenza, apa saja. Keep going, keep going. Janji darah MWay dalam kita, mind kita thinking about MWay. Ini masa PKP, masa online, kita still move on, buat dan buat. Dalam tempoh saya dah lepas capai Emerald, saya fokus kepada anak-anak sebentar, sekejap. Sebab masa tu anak-anak kecil. Kan saya kata, dia orang kecil pun tak ingat. Tapi tunggu anak-anak you umur 12 tahun ke atas. Kalau you ada kat rumah, sebagai ibu, sebagai saya mewakili mak-mak. Sebagai seorang ibu, sebagai wife, kalau kita tak ada kat rumah dengan anak-anak kita masa umur 12 tahun ke atas, the values is different. Nilai yang you boleh sampaikan pada anak-anak you lain dengan bila kita tak ada kat rumah. Dr. Intan mungkin boleh agree dengan saya sebab Dr. Intan pun baru bercuti. Enjoy hantar anak sekolah. Enjoy dengan anak-anak. Sebab masa kecil tak ingat. Tapi masa dia dah 12, 13, dah mula ada connection kawan-kawan. Dah mula ada internet. Dah mula ada phone. Dah mula ada nak pergi tengok wayang dengan kawan. Nak pergi keluar dengan apa. So, anak-anak saya, kawan-kawan dia orang, kawan-kawan saya. Gelak lah. Kawan-kawan dia saya kenal. Apa, Jam ke, Atira ke, siapa, semua saya kenal. So, kita sebagai ibu, kita jadi best friend kepada anak-anak kita. Satu hari sama ada dia rupa macam kita ke kita rupa macam dia. Macam tu. Jadi kawan-kawan. So that's the best. Sebabnya masa umur 12 tahun ke atas, 13, 14, teenage punya umur, masa itulah yang kita kena pantau. So I was at home sama-sama dengan dia orang. Masuk universiti sama-sama. So maknanya kita always together dengan dia. So jangan risau, anak kecil pentinggal, it's okay. Dia orang tak faham. Saya dapat peluang masa jaga dengan bapak saya. Bapak saya akan tanya, Cima, kau pergi Vietnam bila? Kenapa? Nak pergi hospital appointment ke? Nak pergi bank ke? Nak pergi apa ke? Alhamdulillah sebenarnya dia sihat. Saja dia nak pergi check up. Dia kalau orang kata pergi IJN check up, bolehlah bawa pergi IJN check up. Pergi HKL check up, boleh pergi HKL check up. Lepas tu dia nampak orang bawa ubat banyak-banyak. Kenapa dia orang bawa ubat banyak-banyak? Dia tak dapat. Lepas tu doktor kata, Pakcik tak perlu buat ubat ni. Pakcik jantung okey, darah tinggi okey, tak ada apa-apa masalah. Okey. Lagi tapi saya nak datang lagi, boleh datang Pakcik. 3 bulan lagi bawa. Alhamdulillah. Dia meninggal umur 83 tahun sebab dah tiba masa umur dia. Makan Nutrilite. Satu genggam. Yang pada mula dahulu dia kata saya, mungkin tak betul lah buat MBA, tapi lama-kelamaan dia percaya. Dia pergi masjid, dia cerita kat kawan-kawan, anak saya tu bos kat MBA. So dia promote Nutrilite kat kawan-kawan masjid ni. Alhamdulillah sampai akhir umur masih boleh drive. Dan selepas 25 tahun mak saya meninggal, dia duduk membujang. Tak nak kahwin dengan siapa-siapa. Tak nak duduk dengan anak cucu. Kan? So the thing is, kita dapat tak luangkan masa kita dengan mak bapak kita. Saya ada satu je masa tu yang dapat saya masa. Bapak mertua, mak mertua, mak tak ada dah. Yang ada hanya dia seorang. So anak-anak satu hal, tapi adakah kita dapat luangkan masa dengan mak bapak kita? Tiba masa dia mati. Sekarang saya dengar banyak hantar rumah orang tua lah, apalah, apa semua. Kan? Jadi kita, generasi muda-muda, bolehkah kita dapat masa tu? Dapat masa bawa pergi anak-anak ke rumah orang tua-tua. Ini adalah nilai-nilai yang kita boleh buat. Cerita pasal travel mungkin semua orang dah dengar. Cerita pasal VVIP travel, yes. Cerita pasal duit, yes. Tapi adakah kita dapat memberi something else, nilai lain pada insan kat luar sana? Ni kalau pergi kat orang ni kan, janganlah balik, duduklah lagi, berbual dengan makcik. Kesian tau, banyak ada satu Malaysia ni, banyak ada rumah orang tua. Luangkan masa kita dapat masa dengan mereka. Itu perlu time. Dapat dengan anak-anak yatim, perlu time. So what we do today is important because you are exchanging a day of your life for it. Kan datang. Okay, saya cepat-cepat ni. Ini anak saya masa accident, teruk remuk tu, Salim accident di Batu Pahat. Tu dia, hancurkan seal dia. Alhamdulillah dia kena just injury dekat jaw dia dengan kat mata dia. So operation and all that. So dapat saya bersama dengan dia masa tu. Dan anak saya Azimah kena meningitis and brain infection.
di ICU 10 hari. Tak tahu whether akan going to survive ke tidak. Kami dapat bersama dia bermasa tu, tak perlu ambil cuti, tak perlu buat apa. Tapi Alhamdulillah, lepas dia keluar pada ICU, saya tak ambil ubat doktor, saya tak ambil vitamin doktor. Sorry doktor, saya tak ambil. Doktor bagi macam-macam ubat untuk dia. Of course, the antibiotic dengan the painkiller kita ambil. Tapi yang vitamin, bagi vitamin B kalau dia kena brain infection. Vitamin B, color-color, C, macam-macam color. Nurse jalan, doktor jalan, saya taruh tepi. Amirah ada masa tu, jom kita bagi dia kalsium, jom kita bagi dia salmon. Dia masih belum sedar betul lagi, dia lupa-lupa dah. So saya bagi dia 4. Salmon, protein, B complex dan salmon, protein, B complex dan kalsium. Saya blend, masuk kat hidung dia, masuk ikut tube, masuk protein. Lepas hari kedua, dia dah boleh berjalan pergi ke toilet. ICU 10 hari tau. Kalau mungkin doktor-doktor tahu, kalau ICU 10 hari tu mungkin dah tak boleh bangun dah. Memang dia lembik badan dia sebab dia kena brain infection. Alhamdulillah, suplemen nutrient membantu. Saya tolak semua buat-buat doktor. Serang kita dengan positive environment. Jumpa dengan leaders-leaders anda. Ambil gambar, tunjuk kawan-kawan, tunjuk team. Ini adalah upline kami, Founders Crown Ambassador Mr. Fu Hao Kian yang mempunyai sebagai Founders Crown Ambassador juga di 4 buah negara lain. Kami dapat peluang berjumpa dengan dia, Allahyarham Founders Executive Diamond Dr. Aziz dan Puan Salihah. So, associatekan diri kita dengan orang-orang yang berjaya. Kita nak berjaya, kita kena jumpa orang ni, kita ambil gambar dengan mereka, kita berbual dengan mereka, dapat masa berbual, tanya 1-2 soalan. Okay. So dengan leaders dalam MW, dengan Diamond, Founders Diamond, Executive Diamond, Triple Diamond, Crown Ambassador, jumpa dan gambar dan ambil dan tanya soalan. Sebab kita nakkan aura daripada positif ni. Memang di dunia luar sana macam-macam benda negatif. Kalau kerja pun negatif, sana negatif, semua negatif. Kita tak nak dah, cukup dengan benda negatif. Saya tak boleh terima dah benda negatif. Jadi kita nak benda-benda yang positif dalam environment macam ni. Okay? All the late nights and early mornings will pay off. Travel. Saya tunjuk sikit-sikit je lah. Kan? Travel. Saya reward anak-anak saya lepas Emirates. Jom kita pergi Disneyland, Japan. Kami di sana 14 hari. Tu yang kena tinggal tu, yang jerit-jerit nangis-nangis dulu kan. Itu buat. Yang itu ni kan. Jumpa Mickey Mouse, jumpa Minnie Mouse, pergi parade. Tu kecil ke tu tapi dia ingat. Yang itu dia ingat. Pelik Dia tak ingat benda negatif budak-budak ni sebenarnya. Dia ingat yang elok-elok, yang fun, yang joy je. Time bersama saya. Saya dengan saya, one thing saya cuba kekalkan this concept of we time. So dalam sehari, kadang-kadang setiap hari, kadang tak sebab setiap hari je lah. Gaduh tu biasalah kan. Siapa tak pernah gaduh? Gaduh kan? Gaduh, argue, gaduh MW, bukan gaduh apa pun kan? Sebab kita director dengan co-director kan. Tapi saya kekalkan this our time, we time ni. Kalau boleh kita spend time minum, lepak. Kadang budak-budak dah tidur-tidur tak, Umar kan tak tidur lagi. Saya kata jom pukul 10 malam. Jom. Mana pun memang mak sembang buat orang. So, tu pun penting, important. We time together. You travel, you pergi Hawaii dulu. Travel jalan-jalan. Tengok tu, yang kena tinggal kecil-kecil tu. Tu. Yang kena tinggal kecil-kecil kan dulu. Tu lah. Besar juga. Kan? Happy juga. Tak stres pun diorang. Tengok dia pergi Alaska, cerita apa ni, Alaska pula, Hokkaido, naik ski. Tak pernah ski kat tempat lain, kat sana pergi ski. Kan? Suka sangat makan crab. Saya makan berapa tau? Agaknya 4 ekor dia makan kot dia seorang. Saya suka yang salmon. Salmon saya ambil 2 keping. So, ini nak cerita yang ni kejap lagi saya tunjukkan. Ni di Alaska. Okey, kan sikit-sikit. Tadi siapa tunjuk tadi naik wall climb? Syed naik wall climb kan? Saya pun wall climb. Tak pernah seumur hidup di Malaysia wall climb. Alaska saya wall climb. Umur 61 tahun.
buat apa? Boleh, wall climb. Jom kita awal. Wall climb. Ni, duduk lepak, tak ada buat apa dekat atas kapal Alaska. Jom pakai kain pelikat, sembang tak apa nak buat kenduri pun. Kita boleh buat apa je kat sana. Cepat. Boleh apa kan? Buatlah. Shock. Jumpa macam-macam orang. Enjoy lah. Banyaklah. Saya rasa saya ada dekat 1000 fotos kot. Main tekan. Ni saya tak cantik lah gambar dia. Tadi siapa punya video cantik. Saya tengok. Saya cakap Kak Mewah. Dia punya gambar cantik kan. Saya macam ni je lah. Tapi Alaska, gambar phone bodoh-bodoh kan. Phone bodoh. Kamera tak ada pun. Cantik. Tu phone bodoh je tu. iPhone yang murah-murah je kan. Ni saya nak cakap. Saya ada this dream book. Okay, tu dream book saya. Masa tahun late 90-an, 99 gitu. Okay. Saya tempel gambar ni dalam dream book. Saya pergi Alaska, anak-anak saya terlebih rajin. Memang dia rajin pun. Dia kemas bilik saya. Dia kata kena spring clean bilik Umi Walid. Tak ada kat rumah. Dia clean bersih-bersih. Keluar dream book ni. Masa tu saya kat Alaska. Surat tu dapat. Saya kat Alaska. Power tak ni? Power. You tempel lah gambar apa benda you nak sekarang. You tak sangka 10 tahun, 5 tahun akan datang benda tu akan keluar. Macam saya kata, Tuhan ni berdiri belum roma tengok benda tu. Kita tak tahu apa akan berlaku pada kita lagi 5-10 tahun akan datang. Dream, kita visualize. Kita fikirkan, tempel tampal. Benda tu apa je kita buat, insyaAllah. Okay? Seram. Miracles can happen. Ini sikit-sikit lah kan. Contoh. MB nak bagi duit kan, kita terima lah. Singapore dollar. Nampak tak? Saya pause kat sini sekejap. Saya pindah Singapore 2002 market Singapore open. Saya cakap Singapore ni sebab bukan luar negara kita semua boleh ada bisnes kat Singapore. Kita semua boleh buat benda yang sama apa yang kita buat kat Malaysia. Kita boleh, tapi refer lah pada upline mentor you all masing-masing. Saya bina bisnes Singapore. Sampailah ni. Sekarang ni, lah ni kata orang Penang, orang Perak, orang Kedah. Sampailah ni. Sikit-sikit lah. Saya dapat yang 6% passive income daripada Singapore setiap bulan 1,000 Sing dollar. Kali 3. Macam saya ada rumah sewa kat Singapore lah. Okay lah. Saya tak pergi dah. Saya pergi masa SARS je. Saya tak pergi dah. Adalah saya kenal-kenal jumpa-jumpa. Ada tu saya tak kenal pun. Tapi sebab mereka mengguna barang Amway. Mereka gosok gigi Glister. Mereka pakai shampoo Amway. Mereka pakai SA8 Amway. Mereka pakai LOC dish drop Amway. Apa yang kita pakai? Sama. Ada tak kawan, ada saudara, ada kenal kawan yang ada kenal orang Singapura? Ada kan? Mesti ada. Cuba lebarkan sayap. Tapi ingat, refer balik pada you punya upline, refer balik pada mentor masing-masing. Sebab bisnes Malaysia makin hebat. Tapi ini apa yang saya buat dulu. Saya cuma nak tunjukkan apa yang saya buat dulu, benda ni datang. Okay? Saya tak perlu dah pergi naik Singapura, turun Singapura. Every month without fail. Selama, 15-20 tahun. $1,000 saya beli Singapura tu. Tapi kalau saya usaha lebih sikit, saya beli Singapura, saya mungkin dapat lebih dah. Tapi saya kata apalah. Okay lah tu. Kan? So kali 3, kalau Singapore currency naik, 3.3 sekarang. Best. Itu dia anak-anak yang di McDonald tu. Bagi reward McDonald pun dia happy. Maka sekarang tak lah kot. Ada McDonald kan, kat reset kan. McDonald pun happy. Tu Amira. Siapa tu? Jadi MC. Tu Muah. Saya pun ada Muah agak. Muah dalam family. Tu makeup artist saya. Nur. Tu boleh cerita pasal produk demo.
Tu sambil-sambil tu saya me time. Salim dia more kepada AV technical. So kita involvekan the whole family, anak-anak kita pun sama dengan kita. Kita seronok balik cerita Amway dalam kereta, cerita Amway kat meja makan, cerita Amway. Pergi mana cerita Amway? Tak ada pun dia orang bosan tak kan? Tu Azimah qualified platinum pergi ke Langkawi baru ni. Yang dulu 5 tahun kena jaga adik-adik. Sekarang generasi ke Producer and platinum, Stephanie Todd and Yasmina. Platinum, Bim Xiaoji, Nur Shuhada Naja binti Anissa, and Sharifa bin Rahman, Sharifah Azimah Jamalullah, and Shrine Mohan bin Ismail Azhar. yang dulu kena tinggal, yang dulu kena jaga adik-adik, yang dulu kena tolong adik-adik buat homework, yang dulu kena macam-macam benda buat. Sekarang dah platinum and insyaAllah on track ke Publish Platinum dan akan keluar Osaka. So adakah kita mak bapak jahat? Adakah kita mak bapak zalim? Adakah kita mak bapak yang tak bertanggungjawab? Adakah kita mak bapak yang gila? Kita buat untuk mereka. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya ni jenis orang yang berfamily, orang yang berkeluarga. Kita semua macam tu, kan? So saya tak boleh jauh dipisahkan daripada family punya values tu. Saya tak boleh sebab Amway ada benda tu. So kita gunakan apa yang Amway punya fundamental, freedom, family, hope dan reward. Kita ada benda ni empat yang kita boleh dapat daripada Amway yang memang the best. So business ni sangat berbaloi. Hashtag buat je. Saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada RMSC. Saya harap perkongsian dan apa yang kami share ni dapat memberi sedikit sentuhan dekat hati ataupun dekat minda yang boleh membantu semua orang untuk terus bergerak, terus menjayakan bisnes Amway ni sebab ni adalah vehikel kita. Amway sediakan segala-galanya, cuma kita je yang kena buat. Kita jadi bisnes kita sendiri. Kita buat dengan upline, kita buat dengan team, kita buat dengan sokongan